Adakah benar hadis-hadis yang menyebut tentang fadail membaca surah Kahf semuanya dhaif? Ada yang mungkar seperti yang disebut oleh Syekh Tariq Iwadullah. Tuan-tuan, saya dah sebut rasa jawab benda ni. Ada perkara dalam hadis yang ulama sepakat kepalsuan ataupun syiddatul dha'f, terlalu dhaif, disebabkan rawi-rawi yang muttaham bil kadzib ataupun kadzab ataupun kadzib, rawi-rawi yang pendusta, termasuk hadis tentang fadilat Rajab, Sya'ban dan sebagainya. Walaupun ada satu dua hadis yang sahih, sehingga Ibn Hajar Al-Asqalani tulis kitab khas menafikan tentang hadis-hadis palsu fadilat Rajab. Ada hadis yang kadang-kala ulama khilaf tentang kedudukannya pada beberapa sebab. Satu, mereka khilaf di dalam menentukan status rawi hadis tu. Dia pada keadaan apa? Contoh, ada rawi yang mungkin orang kata dia soduk. Boleh soduk ni dipercayai lah. Tapi dia bukan level yang tinggi. Soduk, bila orang tu soduk, hadis ni boleh jadi hadis hasan. Terutama apabila dia soduk lahu auham, benar tapi dia ada keliru. Ada rawi hadis yang dia itu sendiri dipercayai, tetapi dia ikhtalata fi akhir umri, dia keliru pada akhir umurnya. Jadi apabila ada hadis yang diambil umpamanya pada akhir hayat kawan tu, walaupun saksiah dia dipercayai, kemudian ahli-hadis ukur zaman, maka hadis-hadis dia pada akhir hayat dia jatuh. Ada hadis yang mana rawi ni ulama keliru dalam menentukan status dia, seperti rawi-rawi yang dianggap sebagai majhulul hal. Majhulul hal ialah rawi yang dianggap tak diketahui latar belakangnya. Siapa yang tak diketahui latar belakang ni? Ulama pula khilaf, macam mana nak kira ketahui dengan tak ketahui. Ibn Hibban umpamanya, dia kata, dulu saya pernah, dia kata kalau ada dua orang rawi yang siqah meriwayatkan daripada seorang rawi, walaupun kita tak kenal background dia, tapi jika ada dua siqah meriwayatkan daripadanya, dua siqah, dua yang dipercayai meriwayatkan daripadanya, maka kita consider dia sebagai satu orang yang dipercayai. Kaedah itu tidak diterima oleh majoriti ahli hadis, tapi Ibn Hibban terima. Maka kita akan tengok banyak hadis yang macam tu Ibn Hibban masukkan di dalam Sahih Ibn Hibban. Majoriti kita tak, tapi mungkin ada orang yang bermazhab Ibn Hibban dia setuju. Ada hadis yang orang kata benda ni syadz. Syadz bermaksud rawi yang dipercayai mukhalafatus siqah man huwa awsaq au jama'atun min as-siqah. Ni yang mana ni dia follow pelan-pelan ni, kalau ada saya jawab untuk kan. Orang yang dipercayai meriwayatkan sesuatu yang menyanggahi orang yang lebih dipercayai. Contoh, ni ilmu boleh kongsi nak pergi faham. Kalau ada satu orang bawa khabar, dia tu dipercayai, trusted, dia dipercayai, tapi dia bawa satu berita yang mana orang yang lebih kita percaya pada dia kata macam lain. Umpamanya orang kata 3, dia kata 5. Dalam kes itu dia dianggap syadz. Dia dianggap syadz. Syadz, hadis tak boleh jadi sahih. Ataupun dia dipercayai, dia riwayat benda yang bercanggahi dengan orang yang setaraf dengannya, yang lebih ramai yang dipercayai. Syadz. Munkar bermaksud dia dhaif, meriwayatkan satu riwayat yang menyanggahi orang yang lebih dipercayai. Munkar, itu dipanggil munkar. Bukan munkar tu man ra'a minkum munkaran tu. Ada penceramah mana Johor, mana nak cakap juga hadis dia. Bukan munkar tu.
Munkar tu maksud dia mukhalafatul dhaif man huwa mukhalafatul dhaif as-thiqah. Dhaif menyanggahi orang yang thiqah. Dalam kesenian ilmu yang macam ni, kadang-kadang ada bab, ada katakanlah ada contoh hadis gedik jari. Gedik jari ya namanya. Ada orang anggap ia syadz. Pasal riwayat lain tak kata. Ada orang anggap itu bukan syadz, itu itu ziyadatus siqah. Maksud siqah menambah. Itu bukan syadz. Dia tidak menyanggahi, dia extra information. Maklumat tambahan. So, maklumat tambahan ini ahli hadis kita terima, tapi berbeza. Saya tak anggap itu maklumat tambahan. Contoh kalau ada orang kata saya anggap itu syadz, maka mereka tak terima yang tu. Yang kata tak, saya kira maklumat dan dia dipakai, ada orang terima yang tu. Ada orang kata ini tak bercanggah. Contoh, kadang-kadang hadis tidak mungkar, kadang-kadang hadis mungkar. Rawi tidak mungkar tapi hadis mungkar, boleh jadi mungkar dalam arti kata dia menyanggahi. Sebab itu Al-Albani umpamanya dia menolak riwayat solat tarawih yang 20 rakaat tu. Dia kata 8. Kerana dia consider hadis Yazid bin Khasifah itu telah menyanggahi riwayat, walaupun riwayat itu Yazid itu tidaklah ada masalah sangat, tetapi dia telah menyanggahi riwayat-riwayat lain yang telah menyebut 8. Tiba-tiba dia cerita 20. Maka ada dua benda. Satu, kita boleh kata dia telah menyanggahi orang yang lebih dipercayai. Orang lain semua cerita 8, pasti kau cerita 20. Kalau kita anggap macam tu, hadis tu kita tolak. Bukan dia tertolak dalam erti kata dia macam palsu. Kita tak terima pakai. Tapi kalau kita anggap benda macam lain, kita kata benda ni berlaku dua kali, berbagai-bagai. Ada hari 8, ada hari 20. Dia boleh bagi dua makna yang berbeza. Maka di situ hadis sekali lagi, kerana interpretasi hadis kadang-kadang berlaku lagi khilaf dalam menentukan. Dia agak complicated ilmu tu. Cuma jadi bila orang kata dhaif ataupun palsu, dia kena bagi alasan. So saya nak ceritanya tak pelik lah kalau ada orang kata dhaif, ada orang kata tidak dhaif. Tapi tak adalah benda yang palsu orang pergi kata sahih, itu teruk sangatlah.